Apa yang jadi masalah? Okay. Punca segala masalah umat Islam sekarang, punca masalah sosial, punca jenayah, puncanya timbulnya ajaran sesat, fahaman liberal yang menyesatkan, sekularisme, liberalisme, menyamakan semua agama ni adalah sama, dan lain-lain fahaman-fahaman yang menyesatkan adalah umat Islam tidak merujuk, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai tata cara hidup. Justru itu menjadi kewajipan bagi umat Islam yang pertama sekali ialah baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau dalam bulan puasa ni, kalau boleh sedaya upaya khatam Al-Quran, satu hari satu juzuk. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok maksud Al-Quran, supaya kita faham intipati kisah-kisah yang ada dalam Quran. Tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tadabbur ayat Allah Subhanahu Wa hati, dengan merasa kebesaran, kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya ialah amalkan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keistimewaan yang ketiga ialah ganjaran pahala di bulan Ramadan berlipat kali ganda. Daripada Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanah 10 amthaliha ila 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. Maksudnya, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang seumpamanya, hingga 700 kali ganda, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan keranaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan, iaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya, Tuhannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada minyak kasturi. Jadi jelas dalam hadis ini menunjukkan bahawa ganjaran pahala berlipat kali ganda bakal dinikmati oleh orang yang beribadah di dalam bulan puasa. Umpamanya, kalau seorang itu sembahyang sunat, jadi pahalanya sama dengan sembahyang fardu. Siapa yang mengerjakan amalan fardu, dan pahalanya akan dilipat kali ganda. Yang keempat, antara kelebihan bulan puasa, bulan Ramadan ialah dosa-dosa lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala, sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, disebutkan di dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keimanan, dengan keikhlasan, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman yang teguh, akidah yang mantap, dan pengharapan, mengharapkan dan pengharapan akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah terdahulu. Jadi dalam hadis ini syarat Allah Taala bagi seseorang itu barakah, keampunan, keberkatan dan kerahmatan
Ialah dengan syarat ialah melaksanakan ibadat puasa dengan penuh ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengharapan, mengharapkan supaya Allah Taala ampunkan dosa-dosanya. Yang kelima, pintu rahmat terbuka luas. Sebagaimana maksud hadis, apabila tiba bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu rahmat. Jadi pada bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat akan dibuka seluas-luasnya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan rahmatnya kepada seluruh hamba-hambanya yang tekun beribadah dan taat kepadanya, dengan memberi ganjaran pahala yang berlipat ganda. Jadi apa maksud rahmah? Apa maksud rahmah dalam hadis ini? Pintu-pintu rahmah, pintu-pintu kebaikan. Sebagai contoh, bila seorang itu beribadah, fokus, tekun, beribadah dengan sungguh-sungguh. Contoh solat. Solat dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan cukup syaratnya dan khusyuknya, maka Allah SWT akan bagi padanya rahmah, keberkatan dalam kehidupannya. Yang pertama, rahmat yang pertama dapat pahala. Yang kedua, kasih sayang, kasih sayang dalam keluarganya. Yang ketiga, rezekinya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, murah rezeki dia, dan banyak lagi pintu-pintu rahmat, rahmat yang Allah SWT bagi kepada hamba-hambanya. Yang keenam, pintu langit terbuka luas. Maksud hadis, apabila masuk bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka. Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu langit seluas-luasnya pada bulan Ramadan yang mulia ini, untuk menurunkan limpahan rahmatnya kepada sekalian hamba-hambanya, serta segala amalan-amalan berbentuk ketaatan kepadanya akan naik secara direct terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, pintu syurga terbuka luas. Apabila datangnya bulan Ramadan, pintu-pintu syurga akan dibuka. Hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya. Jadi pada bulan Ramadan yang penuh berkat ini juga dibuka seluas-luasnya pintu syurga bagi mereka yang beriman dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di bulan yang mulia ini juga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan pelbagai ganjaran pahala kepada hamba-Nya yang menjadi penyebab memudahnya masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bulan puasa ini kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat yang pertama, kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Yang kedua, menghubungkan silaturahim sesama manusia, sesama adik-beradik kita, sesama ibu bapa kita, sesama jiran tetangga, sesama rakan-rakan kita, sesama umat Islam. Sebab sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Yang ke-8, pintu neraka tertutup rapat. Maksud hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya, apabila masuk bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka Jahannam ditutup. Yang ke-9, syaitan dibelenggu. Maksud hadis Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya apabila masuk bulan Ramadan, terbukalah pintu-pintu syurga dan terkuncilah segala pintu neraka, manakala sekalian syaitan dirantai
dan dibuka segala pintu rahmat.